Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah pun memberi jaminan bahawa bekalan makanan dalam negara masih mencukupi dan negara belum sampai ke peringkat menghadapi krisis makanan sedunia seperti yang didakwa oleh sesebilangan pihak yang ada. Dan sebenarnya melalui KSU-nya sendiri, iaitu Datuk Badrul Hisham Mohamad berkata, meskipun terdapat gangguan terhadap bekalan makanan khususnya ayam dan gandum, namun ia tidak menjejaskan bekalan negara. Namun kita juga perlu bersiap siagalah bagaimana sebenarnya usaha dan langkah proaktif yang perlu dimainkan oleh setiap agensi termasuk rakyat sendiri dalam menghadapi situasi ini. Dan petikan itu, kenyataan itu kita menarik nafas lega lah, sebab kita ni sebagai rakyat duk baca, dengar negara kita ni ada tak berlaku krisis makanan ini, dan perkara itu telah pun dinyatakan, kenyataan telah pun dikeluarkan. Negara kita masih lagi terkawal lah, tetapi kita takut-takut sekarang untuk tempoh waktu sekarang ini memang terkawal. Ada kebimbangannya juga. Tapi sekarang ini kita nak memberikan pencerahan, pengetahuan. Andai kata kalau negara kita ni berlaku, sebab negara kita tak pernah lagi berlaku krisis makanan macam ni kan. Jadi macam mana kita sebagai rakyat nak bersedia sebarang kemungkinan yang mungkin akan berlaku ini. Jadi untuk perbincangan berkenaan dengan jaminan kestabilan makanan negara, bersama kami di studio sekarang ini kita bersama dengan Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad. Panjang jawatannya ni. Tarik nafas. Tarik nafas. Ketua Laboratori Gajian Dasar Pertanian dan Makanan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan ataupun saya katanya ITAFOS Universiti Putra Malaysia. Selamat datang Prof bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kalau kita lihat tentang laporan sebentar tadi menyentuh tentang krisis makanan sedunia. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut apa yang berlaku situasi di negara kita ini, mungkin Prof boleh memberikan sedikit ulasan lah berkenaan dengan situasi krisis makanan sedunia yang berlaku ketika ini, Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara Fazli dan saudara Rina. Okey, berkaitan dengan isu sekuriti makanan ini, memang kita telah pun merasai ketidakstabilan makanan di peringkat global. Kenapa kita kata ketidakstabilan makanan itu mula dirasai? Kerana di peringkat global kebanyakan negara kita mengamalkan ekonomi terbuka. Jadi adanya import, adanya ekspor. So daripada kesan pandemik COVID-19 and then extreme weather, perubahan cuaca yang ekstrim, dan juga dari segi perang Rusia Ukraine, ia sedikit sebanyak memberi faktor utama menyebabkan ketidakstabilan makanan di peringkat global. Sempadan tutup misalnya bila berlaku pandemik sebelum ni kan. Apatah lagi perang Rusia Ukraine, certain flow untuk perdagangan antarabangsa pastinya akan terkesan. Jadi ini secara langsung ataupun tidak langsung akan memberi kesan kepada bekalan makanan dan seterusnya akan melonjakkan harga meningkat. So bercakap tentang Ukraine, ianya boleh dikatakan pasaran global, ia cover, ia menyumbang 1/3 untuk pasaran global in term of gandum dan juga barley. Jadi sedikit sebanyak pasti akan memberi kesan kepada negara pengimport, dan Malaysia tidak terlepas daripada mengimport barang makanan daripada negara-negara luar, dan harga makanan telah mula dirasai meningkat. Dan juga kita lihat dari segi kesan kepada penduduk dunia, data menunjukkan pertambahan mereka yang mengalami masalah dari segi sekuriti makanan, dan bilangan negara yang mengalami masalah sekuriti makanan pun makin bertambah, apatah lagi dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan punca pendapatan daripada kemelut yang melanda lah di peringkat dunia, dan pastinya akan memberi kesan akhirnya kepada negara kita Malaysia. Isu berkenaan dengan kita mengalami kekurangan tepung gandum ni, memang kita resah kan, tetapi perlu kita ingat bahawa bukan sahaja negara India yang mengeksport gandumnya ke dalam negara kita. Dan bercakap tentang gandum juga, saya difahamkan hanya cuma gandum yang bersubsidi sahaja yang mengalami sedikit kekurangan itu. Bagi memberikan pencerahan kepada penonton Malaysia hari ini, mereka rasa seperti MAFI ini, kementerian ini macam nak memberikan kita rasa macam tenang, lega. Tetapi kita mahu tahulah daripada sudut seorang pakar berkenaan dengan perkara ini, adakah ianya benar? Adakah kita ini memang tidak ada krisis makanan, ataupun ianya sekadar kata orang tu memberikan kita sedikit nafas lega seketika sahaja tentang krisis makanan ini?
seperti yang saudara Fazli katakan, kita tidak ada krisis makanan. Saya rasa tidak benar. Masing-masing semuanya telah merasai bahang daripada krisis makanan ini. Tapi kalau kita berkata tentang gandum tadi, ianya tidak memberi kesan yang besar kepada negara kita. Seperti yang kita sedia maklum, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ada menyatakan bahawasanya kita juga mendapat bekalan daripada negara lain. Misalnya Amerika, Australia, Kanada dan juga Ukraine. Tetapi kebergantungan yang berterusan kepada barangan import ni dalam jangka masa yang lama pastinya akan memberi kesan yang negatif kepada negara kita sekiranya tidak ada tindakan susulan bagaimana untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada bekalan makanan daripada import ini. Baik, saya nak mengambil apa yang Prof sentuh tadi tentang tindakan susulan. Jadi kalau kita nak lihat dalam situasi sekarang ini, bagaimana sebenarnya kalau kita nak lakukan sesuatu tindakan yang boleh kita anggap sebagai satu cara untuk memberi jaminan kestabilan makanan di negara ini? Baik, yang pertamanya adalah dari segi kita mansuhkan lesen import dan itu pun telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Dari segi jangka pendeknya, ianya adalah memang amat memberi manfaatlah apabila dimansuhkan lesen import tersebut. Jadi ia memberi ruang kepada usahawan kita dan juga memberi peluang kepada usahawan-usahawan baru dengan mudah untuk mendapatkan bekalan makanan daripada luar. Tetapi suka diingatkan dalam jangka masa panjang, satu mekanisme harus dilaksanakan bagi menstabilkan keadaan industri pertanian di negara kita. Kalau kita teruskan lambatkan daripada import, bekalan import ni, ianya secara tidak langsung ataupun langsung dalam jangka masa panjang akan menjejaskan industri pertanian dalam negara. Okey, so tapi memang itu pun telah diberi jaminan oleh Kementerian Pertanian yang mana walaupun import kota ini, lesen import ni dibuka, tapi akan ada satu mekanisme bagi membendung kesan negatif yang akan berlaku kepada negara kita. Jadi dari segi faktor-faktor telah saya sentuhkan tadi, tapi kita juga tidak boleh tak kisahlah, kita juga tidak ambil kira dari segi suasana politik yang tidak menentu. Itu pun salah satu faktor selain daripada faktor yang sebut tadi. Suasana politik pun memberi peranan kerana ianya akan memberi kesan kepada bekalan makanan, kos bahan api, kos baja dan sebagainya. Nanti kita lihatlah apa mungkin solusi, inisiatif ataupun mekanisme yang akan diberikan daripada pihak kerajaan bagi menangani isu ini. Tetapi berbalik kepada tentang rakyat ini, saya memang mewakili rakyat pada hari ini sebenarnya. Kita tahulah apakah yang patutnya kita ni sebagai pengguna, sebagai rakyat ni harus bersedialah. Andai kata kalau mungkin kita mengalami krisis makanan ini, adakah kita dengar? Adakah kita patut bercucuk tanam pula kan? Untuk kata waktu menghadapi situasi sebegini. Ini adalah penting kerana ia jaminan kestabilan makanan negara lah. Menyebut tentang bercucuk tanam tadi. Ada beberapa yang saya senaraikanlah sebagai persiapan kerana negara, rakyat untuk menghadapi kemungkinan krisis makanan ini yang telah pun kita rasai, iaitu melaksanakan tanaman sayur pada skala yang besar dan pelbagai jenis. Dan kita pun juga boleh lihat dari segi sayuran yang boleh tuai dalam tempoh 6 bulan. Dan juga dari segi sewa tanah kerajaan milik JLC, kita ada FGV, Felda Global Venture, kita ada TH Plantation, kita ada Samdebi. So mereka ni perlu berganding bahu dari segi untuk membantu pekebun-pekebun kecil untuk mengurangkan sewa ataupun mungkin pada satu jangka masa yang pendek memberi sewa yang percuma untuk menangani krisis ini. Dan kita juga boleh menggalakkan dari segi pemberian geran subsidi untuk pertanian bandar, komuniti, pertanian komuniti dan juga individu. Dan seterusnya menyediakan kupon bank makanan. So kempen makan sayur dan ulam tempatan itu pun saya rasa amat penting. Nampak seperti kecil tapi besar makna dia. Jadi kita boleh identify barangan sayur-sayuran pertanian yang mana yang kita import.
kebergantungan yang pada barang import seperti kobis bulat. Jadi kita cuba alihkan kita punya cita rasa dan kempen daripada kerajaan perlu supaya kita makan sayuran tempatan dan juga ulam. Dan kempen pembaziran makanan Shifa. Itu yang saya rasa penting. Dan selain itu syarikat Petronas, saya masukkan juga di sinilah, perlu membantu dari segi membekalkan baja pada harga yang rendah selain mengeluarkan pelbagai formula baja tempatan. So Petronas perlu memainkan peranan. Di samping itu dasar negara yang dilaksanakan oleh Kementerian bagus, iaitu Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara, dan Lembaga Ruminan Negara meningkatkan pengeluaran daging tempatan. Jadi apa peranan rakyat? Ia harus berkesinambungan dengan kerajaan. Jadi yang saya nampak kat sini, kita boleh start dengan persatuan penduduk dahulu. Kita boleh start dengan mungkin melalui NGO dan barulah turun kepada individu. Tapi tak boleh dilupakan juga dari segi kumpulan-kumpulan macam pondok pengajian agama. Mereka ada tanah yang luas dan sometimes kadang-kadang memang banyak hartawan dermawan kita memberi wakaf tanah yang memang luas. Jadi mungkin mereka ni boleh diambil kira juga dari segi untuk melibatkan di dalam pertanian. Saya rasa ini lebih bermanfaat. Kita nak menyelesaikan isu negara, kita nak menyelesaikan isu dari segi krisis makanan. Di samping itu kita juga tidak lupakan dari segi sudut agama. Yang saya ingatlah di Kedah ada satu pondok Darsa. Saya selalu ikutilah Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri. Jadi saya lihat dia pun dah mula ceburi dalam bidang perniagaan. Why don't kerajaan Kedah memberi ruang kepada pondok Darsa ni turut terlibat dari segi memperkasakan pertanian di sana. Seperti yang Menteri Besar Kedah ada nyatakan, untuk tanam padi daripada 4 cycle dalam masa 2 tahun kepada 5 cycle. Jadi kalau dilibatkan mereka ni semua, saya rasa kita bukanlah hanya fokus kepada dunia, dan kita juga ambil kira dari yang pondok-pondok tahfiz dan sebagainya, insya-Allah. Dengan berkat doa Tuan Guru dan juga mereka yang hafiz ni kan, mudah-mudahan krisis makanan ni akan selesai dan tidaklah memberi satu impak yang teruklah kepada negara kita, insya-Allah. Saya percaya juga sebenarnya ia melibatkan peranan semua pihak, daripada kementerian, agensi, pihak universiti sendiri, dan termasuklah kepada rakyat ini bagi memastikan kestabilan ataupun jaminan kestabilan makanan negara. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pencerahannya dan tak perlu risau, masih lagi dalam keadaan terkawal, tidak sampai di fasa krisis makanan sedunia. Kita sekarang ni bersedialah kan. Mungkin ada sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku. Okey, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan ataupun singkatannya ITAFOS UPM. Kita sudah datang bagi memberikan pencerahan berkaitan dengan jaminan kestabilan makanan negara. Sama-sama, Saudara Fazli.